Kalau dalam bentuk duit pun dia tidak duit biasa, sebab dia kira juga dari segi emas dia, ada perak dia tu sebagai zakat. Hak mana tak keluar zakat tu, hak tu lah dia ancam ni, hak kata tak boleh kumpul lagu tu. Tapi kalau maksud kumpul dengan jaga batas-batas dia, peraturan yang ditentukan oleh agama, tu tak apa, bahkan molek. Hak tu lebih stabil lagi, terutamanya emas kan. Nak banding dengan duit, dengan hak lain-lain. Kalau perak tu tak juga kan. Kalau emas, jadi kalau kita nak simpan tak apa. Tapi apabila simpan tu, dia adalah hak-hak dia nya. Emas, kecuali kalau perhiasan tu kan, itu ada khilaf lah. Kalau perhiasan tu, tetapi kalau mengikut Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, perhiasan tu pun kena keluar juga zakat. Kalau emas perak, sabit emas perak lah, sebab tu lah dia ada hukum dia yang tersendiri. Sebab tu yang ada kadang-kadang kita bunyi hadis-hadis hak berat tu berkenaan dengan emas perak. Tapi kalau kita pakai perhiasan lain, tak pula lagu. Ini menunjukkan nilai dia yang sendiri itu ada, nilai dia yang tersendiri itu ada, berkenaan dengan emas perak. Itulah maksudnya. Lagi yang ketiganya apa tadi? 40. Memanglah ada dalam hadis-hadis yang sahih pun dia 47 gapo tu kan, dia ada kaitan juga. Misalnya perubahan kejadian manusia dalam perut tu kan 40. Dia ada benda tu. Dan dari segi tabiat manusia pun selama tu dia boleh berubah. Itu rahsia dia nya. Dalam selama tu kalau kita tetap, misalnya kalau kita biasakan sembahyang berjemaah, tetap jaga, dia akan lekat kalau selama tu. Memang ada hikmat tu, hikmat yang boleh dikesan lah. Hikmat yang boleh dikesan. Banyak perkara berkait dengan 7 ke apa tu kan, tidaklah kata secara mutlak 7 tu mana molek, tak juga. 40 tu segala-galanya kira 40, tak. Tapi dari segi kemantapan dan berlaku perubahan tu memang ada kalau 40. Kalau 7, dia ada juga bilangan menunjukkan banyak. Misalnya tawaf 7 kali, banyak kali kan 7, langit 7, gadi 7 kan, banyak kan. Dia ada lah, menunjukkan benda tu ada juga asasnya. Tapi kita tidak boleh lah gunakan benda tu untuk sewenang-wenang. Tak boleh sewenang-wenang. Ya, sebab 40 hari sembahyang di Masjid Nabi itu ada itu tidak ada jelas, tidak ada jelas. Bahkan masjid mana-mana pun sebagai fadilat itu dan ada kesan dia tu memanglah ada. Secara umum, secara umum. Hak kelebihan Masjid Nabi tu memang ada. Tidak 40 pun sekali pun memang ada kelebihan dia. Hak Mekah ke apa tu tidak sampai 40 pun. Kalau dicampur dengan 40, lepas tu dia ada perubahan pula, lebih-lebih lagi lah baik. Tapi itu tidak kait dengan Masjid Nabi di Madinah. Lain-lain pun serupa juga. Jadi orang, misalnya orang tabligh, dia ambil 40 hari ke apa tu, dia belajar daripada hak tu lah, dia simpulkan daripada hak tu. Sebab, tapi tidak mesti juga, benda ni tidak tetap lah. Cuma diperhatikan, dilihat ada kesan dia. Kalau kita nak mengambil kira benda tu pun boleh juga, tapi jangan taksub sangat lah, jangan lebih sangat. Ada orang boleh berubah tidak 40 pun. Itu bergantung kepada orang. Tapi secara umum, itu hukum umum lah. Tidak makin kata boleh tak ada lah. Itu tak ada kena waktu tu. Tapi boleh jadilah orang yang faham waktu tu, dia ambil situ lah juga, campur-campur dia ambil situ lah. Ada hadis hak dhaif, ada hak dhaif ada. Tapi tak boleh pegang lah hak disebut oleh Suyuti ke apa semua tu, hak 40 7 hari ke apa, itu tidak sahih. Tapi ada lah orang-orang ni, dia kumpulkan benda-benda lagu tu jadi banyak. Tapi tidak sebenarnya khusus ataupun terikat dengan 40. Sahabat-sahabat Nabi hak sanggup mati, hak buat gitu gini, tak ada. 40 setelah 40 hari, setelah gini-gini 40 semaya kau gapo, tak ada. Dia bergantung kepada masing-masing. Tapi secara umumnya ada kesan dia tu. Lepas tu seterusnya kita lah ahli pondok ni, Ibn Taymiyah. Tu pun panjang tu nak bincang tu kan. Cuma secara ringkasnya, ini dari segi salah fahaman lah. Hak tu yang jadi tegal tempat kita ni. Sebenarnya dia tidak boleh duduk di tengah, yang sederhana. Kalau belajar di India, di Pakistan, tak timbul. Sebab apa? Ulama-ulama dia daripada Syah Waliullah lagi, dia ajar dah.
Hak ni pun boleh terima, hak ni pun boleh terima. Molek, kedua-duanya molek. Tempat kita ni panas. Sebab apa? Sistem pondok ni bukan setakat fasik, bukan setakat sesak je Ibn Taymiyah ni. Ada yang kata kafir lah. Sampai ke peringkat tu. Di satu pihak pula, kalau hak panggil hak Mekah, hak Arab Saudi tu, dia Ibn Taymiyah kuat sangat pula. Hak ni pandai lekeh, tak ada belah mana lah hak ni. Tu jadi panas tu. Alangkah baiknya kalau kita duduk di tengah. Ibn Taymiyah supaya orang lain juga tidak maksum. Ada kelebihan dia, ada kekurangan dia, supaya orang lain lah. Imam Syafi'i sekalipun tidak maksum. Dia ada silap dia, orang lain kata silap, dia kata betul. Lagu tu lah juga Ibn Taymiyah pun. Cuma manusia apabila dia tak serupa dengan hak kebiasaan hak dia pegang tu, dia berasa pelik lah. Tapi Ibn Taymiyah ni secara umum tidak memberi kesan apa-apa kalau orang kita sini tolak dia, kata macam-macam. Setelah ulama-ulama besar terima dia, setelah ulama-ulama besar terima baik dia, siapa kita ni nak kata dia gini-gini? Jadi itu tak kena lah, merugikan. Tambah pula dia Ibn Taymiyah ni yang jadi buruknya sebab golongan ahli bid'ah. Dia memang dia strict lah masalah bid'ah. Ahli bid'ah ni dia terancam lah dengan adanya Ibn Taymiyah. Sebab Ibn Taymiyah dia strict masalah tu, masalah bid'ah ke apa ni. Lepas pada tu Ibn Taymiyah juga dia strict masalah hadis. Dia nak sahih, dia nak membudayakan masyarakat ni dengan hadis-hadis sahih. Molek lah waktu tu. Tetapi orang-orang yang sudah biasa dengan hadis maudhu', hadis dhaif ni, tak sedap lah, terancam lah. Sebab tu kalau tempat kita kalau tempat kita ni, itu antara sebabnya. Sebab mereka nak mengamalkan hak dhaif. Ibn Taymiyah tak si, dia nak membudayakan hak sahih. Lepas tu dia bawa lah hak lain-lain, hak khilaf tu sebenarnya sama-sama Syafi'i sendiri pun ada khilaf. Masalah tolak 3 jatuh gapo tu, hak tu lah duk sebut-sebut banyak lagi lah hak lain-lainnya. Hak berbeza tu sebenarnya bukan Ibn Taymiyah saja. Sebab kita duk belajar dia lah, mazhab ni gini, Bukhari gini kan, tak serupa. Jadi kalaulah kita duduk situ, tak ada pelik Ibn Taymiyah ni. Tetapi hak dah bos 100 sekali, ada nampak dah. Sebab tadilah dia Ibn Taymiyah dia strict tasawuf, dia serai tasawuf. Sebab banyak tasawuf ni hak sesat. Dia sendiri tu orang tasawuf, sampai tak menikah dengan dia tu, tak sedar makan minum pun tak sedar, tak khabar ke diri. Ibn Taymiyah dalam perjuangan dia, dia makan khabar dia je cara ke dia. Ni roti dia makan ni, dia tak khabar bila dia buat kerja menulis ke apa. Ibn Taymiyah dia setara tu, dia kecam orang tasawuf. Sebab memang tasawuf banyak orang sesat. Bukan dia tentang hak tasawuf hak dibawa oleh Nabi, hak sifat-sifat yang mulia ke apa. Dia tidak tentang hak tu. Zaman dia tu teruk, orang lari ke bukit, tak apa, tak secara ke masyarakat. Tu zaman dia. Lepas tu dia bukan zaman dia saja, hak tasawuf ni banyak. Zaman lain ni pun ada, boleh lukis gambar Tuhan kan. Sebab kita ni ada Tuhan boleh lukis. Ni kerana puak-puak ni lah. Patut saya tentang lagu mana. Kalau tasawuf akhlak mulia, ikhlas, ajar ikhlas, ajar tidak riak, tidak sombong gitu-gitu, itu memang sebahagian daripada Islam. Hak tu Ibn Taymiyah pun dia ada kitab dia fatwa tasawuf bahagian tu, dia ada, dia bincang juga. Dan dia tu sendiri ahli tasawuf, orang yang zahid, seorang yang zahid. Itulah benarnya. Cuma saat ni lah pasal tidak belaga dengan hak kebiasaan. Hak kebiasaan ni misalnya lagu mana, kita kata talqin tu kan dia ada pun hak dhaif. Ibn Taymiyah tak sih. Bahkan ada yang mengatakan maudhu'. Orang kita dia nak sangat orang, dia nak sangat tu peliknya. Dia nak sangat. Kita kalau hak dhaif ni, orang lain, ulama-ulama hadis, dia lagu mana kalau hak dhaif ni sendirilah, pakai sendiri boleh kira. So jangan membudayakan dalam masyarakat sampai mengedepikan hak sahih. Hak dia tu molek. Lepas tu berapa ramai ulama-ulama kata dia ni min awliyaillah, antara wali Allah. Ulama-ulama besar duduk sebut, bukan Syekhul Islam saja, tetapi waliullah dia sebut. Jadi
hak lagu ni kita kena beringat sikit.